Satu segmen rancangan untuk wawancara kita pada pagi ini. Betul. Ini berkenaan dengan dunia perakam kehidupan. Wah, cukup menarik sekali ni. Memang cukup menarik dengan tajuknya sendiri, dunia perakam kehidupan. Memang merakamkan kenangan manis, betul, kenangan manis, kenangan pahit. Walaupun sebenarnya pahit, tapi ianya mengajarkan kita, mendidik kita untuk menjadi yang terbaik. Baik, narasumber kita pada hari ini insya-Allah akan sikit sebanyak lagi mengongsikan kepada Auda, memberikan lagi inspirasi kepada kita di hari ini je. Dan juga narasumber kita pada hari ini mungkin dapat kita ni perkenalkan mereka di pagi ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mungkin dapat dijelaskan? Nama saya Pengiran Muhammad Nur Azmi. Saya juru gambar, juru rakam video dan video penyunting video lah. Dan saya dari Moment and Time Production yang co-founded bersama Muhammad Nabil, kawan saya, dan saya memiliki lah company ini. Dan inilah kejaya yang pilihan saya dan Halawati untuk menolong membina perniagaan yang lain dari segi media. Baik, kalau kita bersama dengan Awak Azmi dan juga mungkin dapat dijelaskan lagi nama dan juga jawatan yang ada dalam company berkenaan ataupun perniagaan berkenaan. Nama saya Halawati binti Abdul Rahman. Saya di Moment and Time saya sebagai seorang fotografer, videografer dan juga penyunting grafik animasi lah di Moment and Time. Ya, jadi mungkin berapa lama ni sudah berkecimpung dalam bidang penggambaran ataupun mungkin membuat video ni? Betul. Bagi Pengiran sendiri mungkin dapat dikongsikan sedikit. Saya sudah 5 tahun professionally selepas universiti graduate. Sekali itu mula dari minat lah saja, dalam menggambar dan mengikuti sukarelawan penggambaran dan segala di persatuan universiti. Jadi dari sana banyak traction, banyak yang minat, ketarikan lah ya. Jadi banyak yang meminta penggambaran, perakaman video. Jadi dari sana saya nampak demand yang sangat banyak lah. Jadi saya pun terus jadikannya satu profession untuk menolong buat segala inilah jadikan perniagaan. Yes. Bagi Dayang Halawati sendiri, bagaimana menjadi seorang pereka animasi ya? Jadi kalau saya mula-mula menceburi dalam bidang media ni hujung tahun 2017 lah kalau saya tidak silap. Jadi itu saya baru bekerja dengan Moment and Time lah sepenuh masa. Jadi masa tu pengetahuan pasal kamera dan semua barang media ni kurang. Betul. Jadi belum lagi ada pengalaman ada pengalaman langsung. Jadi lepas beberapa masa tu baru belajar perlahan-lahan lah. Pelan-pelan belajar. Lepas tu dari segi fotografi, teknikal, kamera, semua tu sampai sekarang lah. Lebih kurang dalam berapa lama tu proses pembelajaran? Kan daripada tadi seperti dinyatakan tadi tidak ada pengalaman langsung dalam bahagian penggambaran, tapi ialah proses untuk belajar menjadi seorang fotografer. Bagi saya sendiri kurang lebih dari hujung 2017, so 3 tahun lah. 3 tahun ya. Baik, tadi berkesempatan juga kami berbincang sedikit sebanyak bersama dengan Pengiran Muhammad Nur Azmi dan juga Halawati. Katanya ini dari jurusan mana? Ada juga menyentuh. Biasanya kalau orang ini menjadi seorang profesional ataupun pandai dalam satu bidang itu, sama ada mereka ini menjadikannya satu hobi ataupun mempunyai pengalaman pelajaran sendiri dari segi akademik. Jadi bagi Pengiran sendiri bagaimana? Saya dari bidang biologi dan mungkin agak berbeza ya daripada bidang. Memang jauh dari itulah bidang saya masa ni. Tapi kerana minat itu sangat kuat lah dan atau syok lah macam produce mencuba perkara yang baru. Jadi dari segi hobi itu bermula daripada hobi. Bagaimana pula dengan Halawati menjadi pereka animasi? Kalau bagi saya bermula pembelajaran memang jauh, tapi ia bermula dari
permulaan bekerja lah. Awalnya bekerja tu kira untuk ikut bekerja saja. Tapi lepas sudah lama-lama tu ada terasa macam terjentik hati tu kan menjadi seorang menjadi Baik, mungkin maaf ya pengenalan Muhammad Nur Azmi, mungkin dapat kita ni sentuh bersama dengan Halawati sendiri terlebih dahulu. Menjadi seorang pereka animasi ini menjadi memberikan pengalaman ataupun halangan yang cukup besar kerana untuk melukis ataupun untuk membuat programming ini disentuh dengan pembelajaran akademik. Halawati sendiri memang jauh katanya tadi. Jadi macam mana untuk membiasakan kedua-dua, sebenarnya dua-dua faktor yang berbeza itu? Jadi kalau saya biasanya dengan pembelajaran masa ni kan banyak dari online, banyak kursus yang ada online. Jadi saya mengikuti kursus online itulah. Dari situ kalau sekiranya ada sesuatu kira mengenai software, saya tidak mengetahui. Jadi belajar dari online lah. Sedikit-sedikit lama-lama semua jadi bukit. Itu pepatah yang sering kali kita didengarkan. Dan ini sebenarnya yang membuatkan kita ni semakin berkobar motivasi kita ni, di mana walaupun mereka tidak mempunyai pengalaman langsung ataupun zero knowledge mengenai suatu benda itu, tapi dengan adanya teknologi pada sekarang ini mudah saja dan juga mencepatkan kita untuk mempelajari dan juga pandai dalam sesuatu perkara tersebut. Betul sekali. Dan kita akan kongsikan nanti beberapa gambar yang mereka tangkap. Mungkin dapat kita kongsikan sekarang. Kita sudah menerima arahan ni untuk mengongsikan ni gambar-gambar yang telah pun mereka hasilkan. Ya, mungkin dapat diterangkan daripada pengiran sendiri. Untuk gambar ni yang dari mana datangnya inspirasi? Mungkin dapat dijelaskan sebenarnya. Biasanya kalau orang seni ni faham ni, ini macam mana? Apa sebenarnya yang ingin digambarkan? Di sini kami hendak melihatkan yang dia tu kan ketetapan ke dalam agama itulah. Jadi ada Al-Quran dan dia bersujud semasa itulah. Dan di sini kami ada memakai mengubah aperture untuk blur background latar belakangnya dan simpan blur foreground yang di depan tu semacamnya. Jadi fokus itu lebih kepada yang berada di tengah. Jadi yang sujud tu lebih nampaklah. Jadi sebenarnya yang ingin kita tunjukkan dalam gambar ini melalui apa yang saya ketahui sedikitlah pengiran ialah sebenarnya kita ingin melihatkan ataupun menunjukkan itu yang mana kita sebenarnya ingin melihat sebetulnya individu berkenaan dan itulah sebenarnya yang ingin kita terangkan dan yang mungkin depan tu dan belakang adalah cuma sebagai pembuat ceritanya. Mungkinlah ya. Jadi alhamdulillah telah pun diiakan oleh juru profesional. Jadi alhamdulillah tepat apa yang saya kongsikan dan juga di kesempatan ini juga akan kami kongsikan kepada anda sebentar saja lagi antara gambar yang lain yang mungkin dapat dijelaskan mungkin dari segi pengertian ataupun mungkin dari segi fotografi, gambar berkenaan apa yang sebenarnya ingin digambarkan. Sebentar lagi akan dapat disaksikan. Mungkin ini kenangan yang manis yang dapat kita saksikan. Mungkin dapat dijelaskan oleh pengiran ataupun Halawati sendiri. Ini semasa Hari Kebangsaan ya? Ya, Hari Kebangsaan. Sini semua. Siapa yang mengambil ni? Gambaran. Saya. Okey, pengiran sendiri ya. Yes. Mengapa pengiran mengambil gambar ataupun sudut demikian ini? Yang ini dia sangat gembira, yang dia sedang berarak lah. Jadi di sini saya jadikan dia terhenti lah dalam gambar itu still. Jadi walaupun dia bergerak tapi dia tidak kabur kerana shutter speed saya atau apa tu panggilnya shutter speed yang untuk menutup sensor itu lebih laju. Jadi dia terhenti tapi sambil tu nampak clear badan. Betul. Jadi apa yang dikongsikan oleh pengiran tadi macam gambar itu bergerak sebenarnya pada ketika ini kerana melalui motionnya atau pergerakannya itu nampak kita lihat ya. Jadi inilah yang dapat kita saksikan daripada seorang juru profesional sendiri. Mereka saja tahu sebenarnya dan bila mereka kongsikan
baru faham mengapa gambar tersebut dan pengiran. Baik, mungkin ada lagi gambar seterusnya. Alhamdulillah. Gambar Jadi seterusnya. okey, gambar seterusnya ni. Okey, sebentar tadi ya, kalau mungkin dapat dikongsikan ni gambar yang kita kongsikan sebentar tadi. Ini gambar yang ditangkap oleh siapa? Ini Sama oleh juga, pengiran saya juga. Okey. Ini Ini semasa cukup sejarah ni. ya, semasa Golden Jubilee ya. Ini saya diberikan opportunity untuk menggambar di atas platform ya. Jadi di sini saya nampakkan rakyat-rakyatnya dan Kebawah Duli dengan senyum yang manis kepada rakyat-rakyat. Inilah antara gambar terindah yang dapat kita saksikan bersama. Baik, sambil-sambil dapat dikongsikan gambar-gambar perkenaan, kita sentuh lagi kepada pengiran sendiri. Apa kelebihan sebenarnya bekerja sebagai seorang jurugambar profesional ini? Itu sebagai jurugambar kelebihannya apa tah? Ya, mungkin Patilah dulu, sorry ya. Kita cuba untuk berbicara Ya. seperti biasa pengiran. Di mana kalau kelebihan menjadi seorang jurugambar, mengapa sebenarnya pengiran memilih Kenapa untuk menjadi berminatnya sebenarnya menjadi seorang jurugambar? Okey, berminat kerana ia menceritakan sesuatu. Ya, itulah yang saya mau buat. Jadi ia sangat syok lah macam melihat sesuatu yang tadi pelan 2 minggu lepas dijadikan reality. Itulah yang saya sukalah pasal inilah. Dan selain daripada itu, jam masa kerja boleh berubah. Jadi mungkin dari 8 pagi hingga 5 petang biasanya saya boleh kerja 10 pagi hingga 7 malam. Jadi sebenarnya itulah yang seperti tajuk kita pada hari ini, pengiran, dunia tu perakam kehidupan. Sebenarnya walaupun anda bekerja di mana-mana pun, walaupun sambil-sambil minum kopi, boleh tadi menggambar. Itu pun juga. Asalkan ada kamera tu. Jadi sejauh ini bagaimana kepuasan diri pengiran sendiri bagi dalam bidang jurugambar ini? Sangat memuaskan dalam aspek self development, maksudnya self development diri, sebab sentiasa mau ada banyakkan dipelajari lagi. Jadi dalam 2 tahun yang sebelum mungkin lihat balik gambar ada kritikan diri lagi yang mau diperbaiki. Jadi itu macam beri kepuasan lah, macam banyak lagi kan dia itu belajari. Iya. Dan mungkin berbeza barangkali dengan Halawati. Ada kan dicakapkannya ni Halawati. Mungkin Halawati kami berikan peluang ni. Apabila kita ni membincangkan pasal kepuasan dalam bidang ini, bagi saya sendiri ia terasa sentiasa berubah. Betul. Ada kalanya satu ketika tu kita ni merasa seolah-olah kita ni tu dia dapat tahan lama lah dalam bidang ini. Ini orang akan berputus asa. Contohlah. Tapi sebagian besar masa kita ni tu merasa seronok dengan membuat mencuburi bidang ini lah. Jadi apa yang penting kita ni lihat apa sebabnya sebenarnya tani berkecimpung dalam bidang jurugambar ini. Baik, mungkin dapat disentuh sedikit sebanyak oleh kedua-dua narasumber kita ini, pengalaman cabaran yang pernah dihadapi hingga sekarang. Ini sebagai motivasi kepada pendengar kita ataupun penonton kita di luar sana. Ya, cabaran yang saya hadapi dalam industri ini mungkin dari segi budget yang mungkin pelanggan maukan sesuatu produk yang berharga 5,000, tapi yang diberi budget yang cukup rendah lah. Jadi tapi kami memang buat yang terbaik lah untuk itu. Itulah cabarannya lah. Biasanya mau rendah-rendah tapi mau kualiti yang lebih tinggi. Jadi bagaimana untuk menanganinya? Sebaiknya memang terpaksa di-cut budget di sana sini lah. Tapi memang cuba terbaik lah. Jadi perlukah diterangkan kepada pelanggan bagaimana tu? Ataupun yes. Memang diterangkan sekiranya inilah yang kompromis yang hendak dikeluarkan dari itu penggambaran. Sekiranya kurang number of tile atau kurang orang yang dimasuki dalam
gambar itu. Macam itulah. Iya, betul sekali. Sewa Dan barang. mungkin daripada Dayang Halawati Halawati sendiri, tempat ataupun lokasi memang memerlukan lokasi-lokasi yang agaknya kita ni perlu dirancang jo ya, di mana tempatnya untuk mengambil gambar. Dari mana mendapatkan inspirasi berkenaan ya. Betul. Dan mungkin dapat dikongsikan di mana lokasi yang paling jauh Halawati pernah. Mengambil gambar ni untuk mendapatkan gambar yang cantik dan menarik. Kalau kami yang jauh, kalau tidak silap, ialah di Singapura. Wow, jauh di ya. Singapura. Kami ada acara lah di sana kerana dijemputlah untuk menggambar acara di sana. Acara tersebut. Dan kalau dari Pangeran sendiri, di mana tu? Sama tempatnya. Ya, kami menggambar kelas lah ya di sana. Baik, Pangeran, kurang daripada seminit mungkin dapat dikongsikan sebenarnya perniagaan Pangeran ini fokus kepada gambar-gambar orang perkahwinan ataupun ada juga acara-acara yang besar? Ya, ada juga perkahwinan. Itu actually our smaller part business lah. Tapi yang sebenarnya kebanyakan adalah corporate. Corporate maksudnya promosi peniaga lain lah. Itulah yang kami punya fokus. Jadi perniagaan ini berskala besar sebenarnya. Alhamdulillah kita pun ikuti bersama Pangeran. Kami mohon maaf Pangeran Muhammad Nur Azmi dan juga Halawati kerana masa itu cemburukan kita ni. Ya, Jadi kalau ada masa kita akan berkongsi lagi bersama dan juga ada lagi yang dapat kami cuba untuk ukurek pengalaman daripada narasumber kita pada hari ini. Ya. Baik, kita ucapkan ya terima kasih. Ya, kita ucapkan terima kasih kepada Yang Mulia Pangeran Muhammad Nur Azmi bin Pangeran Haji Safri. Kita menjunjung kasih kepada Pangeran dan juga Dayang Halawati binti Abdul Rahman kerana berkesudian untuk berkongsi pengalaman, merakamkan kenangan-kenangan kita ni untuk tajuk kita ni dunia perakam kehidupan.